Okey, di dalam nota ini kita akan melihat bagaimana continuity equation dibuat dengan menggunakan polar coordinates. So kita dengan beranggapan kita mempunyai satu elemen ataupun control volume seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah. So di sini adalah paksi pada paksi R, maknanya pada arah jejari. So di sini adalah paksi yang tegak ini adalah paksi Z. Dan pada permukaan ini kita anggap ia adalah tangent axis, so kita nyatakan sebagai theta. So ini paksi Z dan ini adalah paksi Y. So bentuk ini sebenarnya diambil daripada bentuk ini. So dengan anggapan bahawa ada satu molekul di sini bergerak secara berpusing, oleh itu ia sentiasa mempunyai jejari R. Oleh itu, kawasan ini kita keluarkan, so kita boleh dapat bentuk yang ini. Okay. So, ini untuk memberi penjelasan di mana ini adalah arah pada radial. So, ini adalah tangent direction, theta, kerana ia memberi nilai theta di sini, dan ini adalah paksi Z. So, ini adalah hubungan. Okey. Sama juga, continuity equation, kita masih lagi menggunakan idea mass flow rate inlet ditolakkan dengan mass flow rate outlet, sama juga dengan dm dt. So, mass flow rate, kita boleh kira dengan menggunakan rho AV. So, jadi apa yang kita buat, saya cuba ringkaskan. Pelajar boleh cuba untuk menyelesaikan masalah ini di rumah nanti. Kita fokus kepada paksi R dahulu. So, kita cuba mengira apakah mass flow rate inlet ditolakkan dengan mass flow rate outlet. So, mass flow rate inlet kita boleh tulis seperti ini. So, rumus kita adalah m dot sama juga dengan rho AV. So, rho di sini sama juga dengan rho di sini. Okay, velocity di sini adalah velocity pada paksi radial. So, kita tulis sebagai VR. So, apa yang dimaksudkan dengan R d theta dz? So, kita tahu sekiranya kita ada mempunyai bulatan di sini, jarak di sini kita boleh dapat dengan mengira R d theta, di mana nilai R adalah dalam nilai radian. So, jadi kita kata ini adalah theta. Jadi, R d theta di situ membawa maksud jarak yang ini. Dan dz tersebut adalah ketinggian ini. Jadi R d theta dz membawa maksud cross sectional area yang dilalui oleh aliran biru ini. Okay, so saya harap pelajar faham yang situ. Kemudian pada outlet di sini kita boleh menulis seperti ini. Saya rasa saya tidak perlu terangkan. Kita menulis rho VR plus del R rho VR dr. So and then kenapa ada R campur dr d theta dz? So, kerana pada permukaan ini, kita kata jarak radiusnya telah bertambah sebanyak dr. Kerana dr adalah perbezaan kawasan ini. So, jadi kita buat R campur dr d theta. Kita akan dapat jarak di sini. Dan dz adalah ketinggian ini. So, maksudnya nilai ini sebenarnya adalah keluasan cross-sectional area untuk area ini. Okay, so saya harap pelajar dapat faham. Cuma untuk memudahkan pengiraan, kita akan membuat assumption, iaitu sekiranya kita berjumpa dengan sesuatu yang berjumpa dirinya sendiri. Kita menjumpa dr darab dr, kita anggaplah ia sama dengan kosong kerana nilai tersebut kita anggap ia adalah terlalu kecil. So kalau kita selesaikan, kita boleh dapat sebutan seperti ini. So, kemudian kita cuba selesaikan untuk paksi Z. Kita boleh selesaikan, kita boleh dapat nilai ini. Dan kalau kita selesaikan untuk paksi theta, kita boleh dapat nilai ini. Dan seterusnya, kalau kita mengira apakah dm dt, so m di sini kita ubah menjadi menjadi rho times volume. So, kita ada rho di sini. Okay, and then kita ada volume. So, volume di sini memadai kita mengira R d theta jarak ini. So, and then kita dapat dr jarak ini dan dz jarak ini. So, mewakili kita anggap seolah-olah hasil darab di sini dan di sini menghasilkan jarak yang ini. Kemudian didarabkan dengan R d theta
kita boleh dapat, kita kata, volume elemen tersebut. Kemudian kita masukkan di dalam general equation kita ada nilai ini, m dot mass flow rate inlet tolak mass flow rate outlet sama dengan dm dt. Kita masukkan nilai, kita bahagikan dengan d theta, dr dz, dan akhirnya kita boleh dapat sebutan ini. Kemudian sebutan ini kita kembangkan menjadi ini. Kita ada rho dr dt campur r d rho dt. So saya harap pelajar faham di sini kita menggunakan idea partial differential form. Dan saya harap pelajar bukan sahaja boleh menyelesaikan dy dx dengan baik, boleh buat integration, boleh buat differential dengan baik, tetapi pelajar perlu faham bahawa kita kena selaraskan apa yang kita tulis dalam mathematical expression dengan physical meaning. So di sini kita dapati bahawa nilai dr dt kita kata membawa maksud perubahan jejari berbanding dengan masa. Oleh itu, sekiranya kita ada molekul yang bergerak seperti ini, okey, kita dapati bahawa kedudukan molekul ini akan maintain ataupun akan tetap pada satu nilai R. Oleh itu kita kata walaupun masa bertambah, kita kata nilai R tidak berubah. Oleh itu kita boleh membuat simplification seperti berikut. So kita beranggapan bahawa there are no changes of R regarding to the time. So oleh itu kita boleh simplifykan dr dt sama dengan kosong. Dan kita boleh simplifykan everything menjadi sebutan ini. So jadi ini adalah kita kata this is the compressible equation of continuity in cylindrical polar coordinate. Kenapa kita beri nama compressible? Kerana ia boleh digunakan untuk kedua-dua keadaan. Compressible pun boleh, incompressible pun boleh. So kalau incompressible, kita boleh abaikan perubahan density. So saya harap pelajar kena ingat, incompressible, kita perlu faham bahawa tidak ada perubahan density. Bukan density sama dengan kosong. Itu adalah satu keadaan yang lain. Density sama dengan kosong. Okey, kita ubah. Kita kata for 2D dan incompressible fluid, there are no changes in density and velocity for z direction is 0. So jadi kita boleh simplifykan equation kita menjadi ini. Okey, so kemudian kalau kita okey, yang ini kita kembangkan, so kita boleh dapat sebutan yang ini. So ada setengah buku dia tidak menggunakan v theta vr, dia menggunakan u prime dan juga v prime. So kalau ada buku yang menggunakan v prime u prime, ini maksud dia adalah u adalah vr, v prime di sini adalah v theta. Okey, so itu cuma kita kata ada satu ketika ramai yang menggunakan u prime dan v prime ini kerana dia cuba samakan dengan u dan v untuk Cartesian coordinate. So ini ringkasan antara Cartesian coordinate dan juga polar coordinate. So kemudian kita kata ini adalah Navier-Stokes untuk cylindrical ataupun polar coordinates. Saya tidak bincangkan bagaimana cylindrical ataupun Navier-Stokes equation dibuat daripada cylindrical kerana ia melibatkan tiga keadaan yang berbeza. So, kita ringkaskan di sini. Tetapi diharapkan pelajar boleh menggunakan Navier-Stokes equation untuk polar coordinate. So di dalam exam saya akan beri nota ini, maknanya nota Navier-Stokes equation. Diharapkan pelajar boleh alert penggunaan dia. First kali ialah tentang maksud d dt ini, kemudian tentang maksud nabla kuasa 2, dan saya harap pelajar boleh alert tentang penulisan. Okay. So sama ada yang ini adalah dalam bentuk masih lagi ada nabla. So ini dalam bentuk kita telah kembangkan nilai d dt untuk ur. Okay. Dan sekiranya kita lihat di antara paksi R, paksi theta dan juga paksi Z, kita dapati bahawa masing-masing membentuk Navier-Stokes equation yang berbeza. Jadi ini adalah untuk paksi Z. So ini adalah untuk theta dan ini adalah untuk R. So walau bagaimanapun saya akan beri dalam nota dalam WhatsApp group nanti.
So yang ini kita kata hanya sebagai nota kerana ada setengah buku dia replace sebutan ini dengan sebutan ini. So yang ini cuma pembuktian, maknanya benarlah sebutan ini boleh juga ditulis di dalam sebutan ini. Kerana ada buku tak banyak tetapi ada buku yang dipecahkan lagi dua sebutan ini. Kerana dalam sebutan ini kita kata agak sukar. Kita kata ada del, there are, tapi kat sini ada del, uz. So jadi kita kembangkan dan kita boleh menulis dalam bentuk yang lain.